Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahabat wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ini insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita nak sambung pengajian hadis kita pada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 kita dah bincang separuh. Kita akan sambung lagi separuh pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin yahfazillah yahfazka yahfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Al-Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, satu hari aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW telah bersabda, ya ghulam, wahai budak, wahai anakku. Salli ala sayyidina. Ghulam ni maksud budak. Ghulam. Kita ni ghulam sampai ketua lah. Nama dia ghulam. Ghulam ni dia umur budak-budak belum masuk syabab, belum masuk remaja. Umur semua 8, 9, 10 tahun tu dia panggil ghulam. Gitu. Nabi SAW sebut ya ghulam, wahai ni sebut wahai budak lah. Tapi nak translate sebagai budak tu macam kasar sangat kan. Tapi dia panggilan yang okey lah. Kalau remaja sikit ya syabab, wahai anak muda gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam dia panggil ya ghulam, wahai anakku atau wahai budak. Dia kata Nabi SAW kata sallallahu alaihi wasallam, kisah ni Abdullah bin Abbas naik unta dengan Nabi SAW ataupun naik kuda. Dia duduk membonceng belakang Nabi SAW. Nabi beralih kat dia. Nabi kata dekat dia, wahai anakku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajakkan kepada kamu beberapa kalimat.
Aku nak ajak kamu beberapa kalimat. Ini dalam hadis ni cerita tentang bagaimana Nabi SAW masih memberikan pelajaran dan pengajian walaupun duduk dalam kenderaan, duduk atas kenderaan. Dan macam mana Nabi SAW mencari momen yang sesuai untuk bagi pengajaran. Saya mencari waktu yang sesuai untuk mengajak. Jadi mengajak Nabi SAW ni bukan tunggu setakat duduk dalam masjid, duduk dalam majlis-majlis tertentu, tapi bila para sahabat duduk dengan Nabi dalam apa keadaan sekalipun, mereka akan dapat ilmu daripada Nabi SAW. Anak ni umur 9-10 tahun je, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, muda lagi waktu tu, tapi Nabi SAW nampak budak ni punya potensial yang sangat hebat, satu hari nanti akan jadi seorang yang akan menyebarkan agama. Maka Nabi SAW ajak, dia kata, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa perkataan, beberapa keadaan. Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Kamu pelihara Allah, nescaya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah akan pelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, kamu jaga Allah, nescaya Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu nak minta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak minta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kalaulah berimpun satu umat, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika satu umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah kepada kamu. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Dan seandainya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka berkumpul untuk memberi mudarat kepada kamu dengan sesuatu, maka mereka pasti tidak akan dapat memudaratkan kamu dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah, telah diangkat pena dan telah keringlah lembaran-lembaran. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan katanya hadis ini hasan sahih. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam, kita nak tengok hadis ni, dan kita dah tengok dah sebahagian daripada hadis ni. Ihfazillah yahfazka tu kita dah tengok dah. Hari ini kita akan masuk pada perbincangan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mem sebut sekali sama-sama dengan saya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maksud dia apa? Kalau kamu nak minta, mintalah pada Allah. Kalau kamu nak minta tolonglah dengan Allah. Ini pengajaran yang Nabi SAW ajak dekat Abdullah bin Abbas, yang nak ajak dekat kita. Mari kita tengok perbincangan berkaitan dengan perkataan ini. Bertawajjuhlah kepada Allah yang Maha Esa dengan memohon pertolongannya, berdoa dan meminta daripadanya. Nak minta apa-apa, minta dengan Allah, tak usah duk minta dengan orang. Berapa lama orang boleh tolong kita? Sallallahu alaihi wasallam. Manusia ni punya kelemahan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tak punya kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan anak bapa saudaranya dan sesiapa sahaja yang berada di jalan yang sama dengannya di kalangan orang yang beriman dan benar dengan keimanannya, agar bertawajuh pada setiap masa hanya kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa, yang mana darinya sahajalah diminta segala kurniaan dan dengannya sahajalah diminta akan setiap pertolongan,
dan segenap bantuan. Dekat siapa nak minta? Ingat pesan Nabi SAW, mintakan Allah. Kita letak Allah last sekali, tuan-tuan. Last sekali. Macam-macam buat dah. Saya pernah berjumpa dengan seorang tu. Dia kata kat saya, Ustaz, isteri saya kena penyakit sekian-sekian. Jadi ni macam bengkak-bengkak kat jari. Saya kata, gout kot. Dia kata, tak Ustaz. Pergi jumpa semua dah. Ihtiar macam-macam dah. Jumpa semua dah, dia kata. Yang halal, yang haram, syirik tak syirik, semua jumpa. Ni baru Ustaz tolong doa. Ni last sekali baru cari ni. Cari suruh orang minta tolong doa. Syirik tak syirik semua buat dah. Dia kata subhanallah. Mengaku. Tuan-tuan, subhanallah, saya ingat apa saja keadaan. Tuan-tuan dah sebut tadi. Fa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Susah, minta tolong Allah. Sakit, minta tolong Allah. Tapi ingat, bukan meninggalkan ikhtiar. Dalam keadaan minta tolong ni bukan meninggalkan ikhtiar. Duduk kat masjid, ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah Engkau boleh bagi segala sesuatu, ya Allah. Ulat dalam batu pun makan, ya Allah. Takkanlah aku yang duduk beribadat pada kamu setiap hari ni Engkau tak boleh bagi aku makan. Turunkanlah rezeki pada aku daripada langit, ya Allah. Tuan-tuan, dah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuklah masjid awal. Hampa ingat ni akan turun apa ni, mah daripada langit kah? Akan turun dinar dirham daripada langit kah? Keluar pergi kerja. Jadi subhanallah, konsep tawakal dalam Islam ialah dua rukun tawakal. Ingat, tawakal ni ada dua rukun. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, rukun tawakal ialah sebab, ikhtiar. Kena ada sebab, kena ada ikhtiar. Nak dapat satu benda, kena ikhtiar. Nabi seorang sahabat kata, Rasulullah, saya ada unta. Saya kena ikat unta saya, kemudian saya tawakal, ataupun saya lepas unta saya, kemudian saya tawakal. Kata Nabi SAW, ikat unta kamu, kemudian barulah bertawakal. Hendaklah di kalangan kamu, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, bertawakal dengan sungguh-sungguh tawakal, sehingga Allah akan bagi dekat dia rasa seperti mana tawakalnya burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, balik dalam keadaan perutnya penuh ataupun kenyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Nabi kata apa? Macam tawakal seekor burung. Tawakal seekor burung ni macam mana? Tak tunggu tuan-tuan. Hadis Nabi kata apa? Dia keluar. Keluar maksud apa? Ada ikhtiar. Jadi minta juga. Rukun tawakal yang pertama, kena ikhtiar. Rukun tawakal yang kedua, menyerahkan kembali hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, dan redha atas segala ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Itu konsep tawakal, ataupun dia panggil apa? Rukun tawakal. Ulang balik, nombor satu, rukun tawakal ada ikhtiar. Yang kedua, berdoa, menyerahkan hasilnya kepada Allah, dan redha atas ketentuan Allah. Boleh jadi yang dia dapat tak sama macam yang dia nak, tapi takat tu je Allah peruntuk kat dia, redha, syukur pada Allah. Ni dua rukun tawakal. Minta pada Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Janganlah memohon selain daripadanya. Tidak boleh rokok dan sujud melainkan kepadanya. Itulah maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, maka mintalah pada Allah. Bila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan daripada Allah. Ingat dua benda ni elok-elok. Susah angkat tangan, ya Allah tolong saya, ya Allah. Rasa sempit, ya Allah tolong bagi lapang saya, ya Allah. Dalam apa saja obstacle dalam hidup, apa saja halangan yang kita temui dalam hidup, minta pada siapa? Minta pada Allah. Kita minta pada siapa? Seronok kita cari siapa? Cari orang yang dekat dengan kita. Seronok kongsi dengan isteri, kongsi dengan kawan-kawan, kongsi dengan siapa yang dekat. Sedih, cari siapa? Orang paling mula sekali kita cari kalau kita sedih, tahu siapa? Assalamualaikum mak, pak abang, sihat ke?
mak nak cerita ni, saya ni lagu ni. Betul tak ni? Padahal tuan-tuan, ulama sebut kalau susah jangan cerita kat mak. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa tajuk kitab pula lah. Adab dengan ibu ayah ni lah. Dia kata antara perkara yang jangan kita buat ialah bila kita susah cerita kat mak ayah. Tahu pasal apa? Pasal dia hanya akan menambahkan susah hatinya dia dekat kita. Aku, mak salam, saya ni hutang banyak mak, you tak boleh nak selesai hutang. Tahu apa jadi kat dia? Dia malam tak boleh tidur. Dia bukan boleh tolong. Kita duk rasa macam apa? Kita rasa macam nak cerita kat mak pasal mak boleh dengar. Tapi indirectly apa kita buat? Kita sedang menyebabkan dia susah hati. Dia pergi market esok tuan-tuan, jumpa kawan dia. Nampak Mak Long. Pasal apa duk nampak sedih nampak ni? Anak saya tu siang kat dia tu tengah ada masalah. Kereta nak kena tarik apa semua. Kena berhenti kerja apa. Saya tak tahu nak tolong dia lagu mana. Dua isat tuan-tuan, esok pergi klinik, doktor cek tengok apa saya apa darah makcik tinggi sangat ni. Malam makcik tak tidur lah. Tak boleh tidur doktor. Anak saya duk susah hati tu. Saya duk susah hati anak saya tu. Dia duk dalam masalah tu. Tuan-tuan, dia bukan boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa. Lebih cantik kalau tuan-tuan kata kat dia, "Mat, abang lah ni. Okey ke?" "Okey, alhamdulillah mak, alhamdulillah. Mak doa lah biar Allah pemudah urusan saya." Cuba tukar dia satu words yang dia boleh tenang hati dia. Nah, saya semat. Tukar dia. Jangan duk bebankan dia dengan masalah-masalah kita. Daripada kecil dia duk masalah dengan kita ya tuan-tuan. Sampai besar duk pergi tambah lagi masalah. Di hujung-hujung usia dia, bagi dia tenang dengan hidup kita tuan-tuan. Bagi dia tenang kita. Bagi dia rasa bangga, bagi dia rasa tenang. Macam mana anak hang yang duduk dekat Tanjung tu, apa habaq dia? Alhamdulillah apa ni dia. Okey, malam telefon dia cakap, dia cerita semua. Semua dia okey semua kat sana. Alhamdulillah, seronok saya dengar. Kan bahagia dia macam tu. Tujuan kita tuan-tuan, salih semat, hanyalah untuk membahagiakan dia. Tapi kita bila masalah aja telefon mak. Bila masalah aja bebankan dekat mak. Anak-anak kita pun serupa. Jarang nak telefon, jarang nak mesej. Satu hari nombor telefon dia naik. Lah hati kita kata apa? Ni mesti ada masalah budak ni. Jarang-jarang nak telefon. Kalau telefon ni mesti ada problem ni. Aku ayah, salam. Ayah ni minta tolong sikit ni. Tahu tu, betul tu. Tahu tu. Padahal tuan-tuan sekalian, tugas anak-anak ialah berusaha sedaya upaya dia untuk membahagiakan ibu dan ayah. Betul lah. Susah hati nak buat macam mana Ustaz? Wa izasta'anta fasta'in billah. Kamu nak minta tolong dengan Allah. Allahu Rabbi. Telah diriwayatkan daripada Al-Bukhari Muslim wa Nabi SAW pernah menyebutkan, Inna Allah azza wa jalla yaqul hal min da'in fastajiba lahu du'a'ah hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lah hal min mustaghfirin faghfir lahu. Salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, adakah sesiapa yang berdoa maka aku akan perkenankan doanya? Ada tak siapa yang meminta maka aku nak kabulkan permintaannya? Ada tak siapa yang nak minta ampun maka aku nak mengampunkannya? Ni waktu sepertiga akhir malam. Allah kata kat malaikat, wahai malaikat, ada tak siapa-siapa yang tengah duk doa lah ni, dia nak minta apa-apa, aku nak bagi kat dia? Ada tak siapa-siapa yang nak minta, dia nak minta apa-apa, dia doa apa-apa, aku nak makbulkan? Ada tak siapa-siapa yang tengah duk minta apa-apa, aku nak bagi? Ada tak siapa-siapa yang minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mintalah kepada yang tak pernah jemu untuk memberi. Daripada kesempurnaan tauhid ialah meninggalkan perbuatan meminta-minta dari manusia, dan seorang muslim itu hanyalah meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita jangan duk minta dengan orang. Jangan duk minta dengan orang. Orang yang suka minta dengan orang ni tuan-tuan, bila dia tak ada, bila dia
dia nak, dia minta pada orang. Tahu apa yang Allah akan bagi kat dia? Allah akan letakkan dalam hatinya rasa miskin. Dia akan sentiasa rasa tak cukup. Orang yang menahan diri dia daripada minta pada orang, Allah akan masukkan dalam hatinya rasa kaya, rasa cukup. Nabi SAW sebut, orang yang minta-minta pada orang, nanti dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan sekeping daging pun tak ada di muka dia. Tak ada sekeping daging pun di muka dia. Sepotong daging pun tak ada. Orang yang suka minta-minta pada orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW sebut, orang yang suka minta-minta pada orang ni, maka dia memperbanyakkan api-api dalam neraka. Jadi pilihlah, kata Nabi SAW, kamu nak bagi sikit ke, kamu nak bagi banyak ke, api-api dalam neraka, bila kita suka minta-minta dengan orang atas benda yang kita dah ada. Tuan-tuan, minta dekat siapa? Minta dekat Allah. Allah tak pernah jemu nak dengar permintaan kita, dan Allah tak pernah jemu untuk bagi dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini kerana Allah SWT sendiri yang memohon para hambanya agar minta pada dia. Allah yang suruh kita minta kat dia. Was'alullaha min fadlih, dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Surah An-Nisa ayat 32. Dan Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, salullaha min fadlih fa innallaha azza wa jal yuhibbu an yus'al. Mintalah kepada Allah daripada kelebihannya, kerana sesungguhnya Allah amat suka jika hambanya meminta-minta daripadanya. Allah SWT tak pernah jemu daripada setiap permintaan dan permohonan, dan tidak pernah jemu untuk memberi dan memperkenankan kurnianya, kerana khazanah Allah sentiasa penuh dan tidak akan pernah kehabisan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kamu akan binasa, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Orang yang tak mau minta pada Allah ni orang miskin. Dia berasa dia kaya, sebab tu dia tak minta pada Allah, padahal dia bukan ada apa-apa. Apa yang kita ada, kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita kan ada apa? Tu kereta kita ada tu, kita punya kan? Tak, tuan-tuan. Punya apa? Bank punya. Bayar pun tak habis lagi. Tu rumah kita duduk tu, siapa punya? Bukan kita punya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati ni, faraid pergi kat anak-anak, bukan mau masuk dalam kubur pun. Minta pada Allah, hatta tali kasut kamu terputus pun minta pada Allah. Minta. Orang yang tak mau minta pada Allah ni orang sombong. Dia berasa dia kaya, padahal dia tak ada apa-apa. Minta pada Allah ini ibadat, maka dia ada pahala. Sebab Allah suruh kita minta. Mula pada hari ni, apa saja pun minta pada Allah. Minta. Allah suruh, minta. Kita kalau minta tiap-tiap hari orang cemuh, tuan. Tuan-tuan tengok tak Kasim Baba dengan Ali Baba? Ali Baba mai rumah Kasim Baba. Tuan-tuan, tak dia mai, bini dia mai. Tiap-tiap hari minta gandum, minta gandum, minta gandum. Dia kata, apa nak jadi dengan lelaki hang Ali Baba ni? Pemalas. Ya, Maksud Muhammad. Pilah cari kerja. Dia keluar pergi cari kerja. Beginilah nasib diriku yang malang. Kukrak tulang ni. Maksud tuan. Betul Nabi kata apa? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kamu naik ke atas bukit, bawa tali, pi ikat kayu-kayu api, letak di belakang-belakang kamu tu, itu lebih baik daripada kamu duk pi minta-minta pada orang. Itulah yang dibuat oleh Kasim Baba, Ali Baba tu. Subhanallah. Ya, akhirnya terjumpa dengan ketua penyamun dalam gua tu. Niat ngenson mata kaji, semar ngising tu kan. Muhammad. Jadi subhanallah, jangan minta pada orang. Start pada hari, start belajar minta pada Allah. Setiap yang kita minta pada Allah, Allah akan bagi pahala, pasal Allah suruh kita minta. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah akan limpah kurnianya. Ronta rujuk surah An-Nisa ayat ke-32. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Allah murka.
Allah marah kepada orang yang dia kalau dia minta dia tak berdoa. Dia ada hajat apa dia tak mau berdoa dan dia tak mau minta pada Allah. Allah tak suka orang lagu ni. Allah murka. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Man lam yas'alillahu yughdab alaihi fayas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syashi'a na'lihi idan qata'a." Barang siapa yang tidak meminta daripada Allah, maka Allah murka pada dia. Ish, tuan-tuan, subhanallah. Muslimat, salli ala sayyidina Muhammad. Minta tak kat Allah hari ni? Minta tak? Minta. Bila minta tu? Lepas sembahyang tadi. Betul ke? Tok Imam minta seorang-seorang ke? Ataupun kita minta sama-sama dengan Tok Imam? Cah cerita main betul-betul. Kita tak faham pun apa kita minta. Kita tak tahu pun apa kita minta tadi ni. Betul tak ni? Tok Imam minta apa? Kita pun tak tahu. Minta ni satu benda yang ada hajat dalam hati kita, yang kita minta sungguh pada Allah. Dan sungguh waktu lepas sembahyang tu waktu afdal untuk minta. Betul dah waktu tu. Tapi alangkah cantiknya kalau kita faham apa yang nak kita minta. Nak Ustaz Syamad? Bangkit tak pagi tadi sembahyang tahajud? Bangkit tak? Bangkit? Hampa ni hangguk pun tak bangkit. Bangkit ke tak bangkit ni? Saya jawab tengok. Tak mau jawab. Tak apa, saya faham. Tawaduk. Tak mau nak cerita ke orang. Tapi bangkit waktu tu, cah minta sungguh apa yang kita nak. Awak tak ada hajat kan? Tak ada hajat. Ni penyakit macam-macam duduk dekat tempat kita ni. Tak mau nak minta, ya Allah bagilah aku jauh pada penyakit ni, aku takut ya Allah. Kenaikan harga barang lah, orang hilang kerja lah, inflasi makin tinggi lah, makanan makin berkurang ni. Tuan-tuan tak mau kan minta pada Allah, bagi Allah selamatkan kita daripada musibah tu. Ya Allah, tolonglah janganlah bebankan aku dengan benda-benda yang aku tak mampu untuk aku aku tanggung ya Allah. Minta pada Allah. Tu anak-anak kita kat rumah tu. Awak tak ada ke anak-anak kita yang bagi masalah kat kita? Ada? Tak ada. Payah cakap dengan apa ni, hangguk pun nak guling pun nak. Ada tak? Ada. Minta. Minta. Dia kata kat bini kita, tu lah tengok anak tu sampai tak mau semayang ni. Hang ni tak kerti jaga. Abang tu lah tak pandai jaga. Dia keluar-keluar dia kedai mamak tu tiap hari nak makan. Balik kerja pergi singgah mamak, balik masjid pun singgah mamak. Pergi menikah dengan mamak tu lah, kata bini kita kata kat kita. Kita kata, alah duduk di rumah, tolonglah tengok anak tu sama. Minta kat Allah. Minta kat Allah. Ya Allah, ni anak aku ni ya Allah. Belah daripada kecil ya Allah. Jangan jadikan anak aku fitnah pada aku waktu hidup aku. Apatah lagi lepas mati aku ya Allah. Minta anak tu. Minta. Salli ala Muhammad. Minta. Kita ni berlepas sungguh. Sehari-hari ni betul-betul tak minta pun. Tak minta pun. Tak ada waktu yang betul-betul yang salli ala Muhammad. Kipas ni pun nak kena minta pada Allah. Duduk tiup lagi. Kan? Cuba dia bagi dia duduk tiup angin. Angkat tangan ni mengadu merintih sungguh, minta apa yang ada dalam hati kita tu. Doa ni Allah ajak kat kita, nombor satu doa paling afdal, doa yang Allah ajak dalam Quran. Doa yang Allah ajak dalam Quran. Itu doa paling afdal untuk kita minta. Doa yang paling doa yang dia panggil mak segala doa satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, surah Al-Baqarah. Dalam Quran banyak lagi lah, subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu. Itu pun doa dalam Quran. Lagi doa dalam Quran apa ni? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pun doa dalam Quran. Nombor dua, doa yang kita ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal.
wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rajal. Tu doa apa tu? Doa orang hutang banyak. Doa hutang banyak. Seorang lelaki, Rasulullah, saya ni hutang banyak lah, macam mana saya nak buat ni? Nabi kata baca doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rajal. Ada hutang tak? Ada hutang tak? Ada hutang? Tu doa dia. Tu doa dia. Bukan pi cari ceti. Bukan pi cari apa tu yang orang berlesen apa benda tu. Kan? Sampai dia simbah cat merah kat depan rumah. Tu ada doa Nabi ajak doa. Nombor 3, doa yang disusun oleh alim ulama. Ulama susun doa-doa. Doa-doa yang disusun oleh alim ulama boleh. Yang keempat, doa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita nak? Susun pilih lagu mana pun. Salih alaihi wasallam. Ya Allah, ni keluarga saya ni, ya Allah, bagilah keluarga saya ni jadi tenang. Janganlah engkau timpa musibah kat keluarga saya ni, ya Allah. Ni anak-anak saya ni, ya Allah, bagi jadi elok-elok belaka. Janganlah mereka duk buat perangai yang bukan-bukan. Saya duk pening kepala kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Minta pada Allah. Minta. Guna bahasa kita sendiri. Minta. Saya teringat dalam satu radio, saya dengar. Dia kata, dia tanya soalan, Ustaz, kalau saya tak erti nak baca-baca doa bahasa Arab ni, apa ni Ustaz? Boleh tak saya baca doa bahasa Melayu? Allah boleh faham tak ni? Ustaz tu kata apa? Bahasa Melayu yang hang baca tu pun tu bahasa Melayu tu pun tu Allah yang bagi kau. Allah faham. Minta dengan bahasa yang kita faham. Minta sungguh-sungguh. Allah suruh kita minta kat dia. Jangan minta kat orang. Kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yughdab alaih. Siapa yang tak minta daripada Allah, maka Allah murka terhadap dia. Allah marah kat dia. Hendaklah seseorang daripada kamu, kata Nabi SAW, falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullah. Hendaklah seorang daripada kamu memohon daripada Tuhannya agar menunaikan semua hajat dia. Kullah, semua. Apa benda? Nak pakai baju, minta ke Allah. Tengok cermin, minta ke Allah. Ada tak doa tengok cermin? Ada tak? Baca ada doa tengok cermin? Tak pun. Tahu tak kata ada? Tahu. Salih alaihi Muhammad. Doa buka baju tahu? Doa buka baju. Bismillahi la ilaha illahu. Itu doa buka baju. Ada? Salih alaihi Muhammad. Banyak tuan-tuan doa. Minta pada Allah. Semua benda, semua minta pada Allah. Hatta kata Nabi SAW, salih alaihi Muhammad, hinggakan sekiranya sekali tali seliparnya terputus sekalipun, minta pada Allah. Allah salih alaihi Muhammad. Kita minta ke orang, Assalamualaikum Ji, salam. Ni saya ni tak cukup, minta RM10 boleh tak? RM10 tak Ji? Tak cukup ah. Nah, ambil RM50 belanja. Esok dia main lagi. Assalamualaikum tu Haji. Siapa? Haji, RM50 mana tak apa cukup Haji. Yang minta RM10, RM10 Haji main. Nah, ambil lah RM10. Lusa dia main lagi. Haji. Tak RM10 dia. Hang ni tak nak kerja kalau minta. Hampuk dia lah tuan-tuan. Betul ni? Minta tiap hari. Tapi Allah bukan tiap-tiap hari. Setiap minit tuan-tuan minta. Lagi Allah suka. Lagi Allah suka. Seorang dia pergi jumpa guru saya. Dia kata, Ustaz, saya ada 7 orang anak. 7 orang anak. Semua bagus Ustaz. Semua bagus-bagus. Ada seorang lagi Ustaz. Dia ni memang koplah Ustaz. Ini memang buat pening kepala saya Ustaz. Oh, pening Ustaz. Kami tiap-tiap malam duk angkat tangan teriak. Pasal dia lah. Tahu tu guru saya kata apa? Kalau tak ada yang tu, dia pun tak angkat tangan malam-malam minta pada Allah. Allah bagi kat kita supaya Allah nak dia angkat tangan. Jangan sampai Allah bagi kita sesuatu yang memaksa kita angkat tangan. Melainkan lah ni, angkat tangan siap-siap pada Allah. Jangan sampai nanti Allah paksa kita untuk angkat tangan kat dia dengan bagi satu-satu ujian main dekat kita. Faham tak? Salih alaihi Muhammad. Allah Rabbi salih alaihi Muhammad. Meminta pada
meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adalah satu kehinaan. Minta selain pada Allah hina. Satu kehinaan. Adapun manusia jika dipinta daripada mereka, ada dua kemungkinan terjadi. Dia kata, kalau kita ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad duk minta dekat manusia, ada dua aja kemungkinan yang berlaku. Nombor satu, sama ada mereka akan memperkenankan permintaan itu ataupun mereka enggan memperkenankannya. Kita minta ke orang, kita akan dapat salah satu benda ni ya. Assalamualaikum Haji, salam. Haji, saya nak minta tolong sikit boleh tak? Dia boleh dua aja. Ya, insya-Allah saya boleh tolong, takat mana saya mampu. Satu kata apa? Minta maaf nak abang, aku pun tak apa nak ada nak bagi kat hang ni. Dua tu aja tuan-tuan. Kalaulah, kata pengarang kitab ni, Syekh Dr. Mustafa Bura, dia kata, kalau mereka memberi, jika mereka telah memberi, mereka akan menyebut-nyebutnya di kemudian hari. Sifat manusia. Dia bagi. Oh, siang kat hang lah aku. Ni masa hang, tak apa aku tolong hang. Nanti masa aku, nanti hang tolong aku pula. Dan kalau tak tolong hang, kalau aku tak tolong hang, siapa lagi nak tolong hang? Makasihlah Haji, makasihlah tu Haji. Dah lah tak usah duk terima kasih sangatlah kat aku ni. Ni aku ikhlas bagi ni. Sekali tolong update Facebook sikit sudahlah. Contohlah kan. Dan saya subhanallah, ikhlas baiklah ya Allah, baik. Satu hari dia akan sebut balik. Dia tengok kawan ni elok sikit, berniaga pun dah bagus. Alah, dulu ni waktu dia tak ada apa. Inilah dia cari ni. Inilah yang dia duduk cari ni. Dia ungkit balik. Betul tak ni? Waktu baik, semua baik. Kentut pun bawa strawberry tuan-tuan. Ini ada siapa man? Time dia tak suka, semua tak elok. Dulu satu bendera, ada bendera lain-lain. Hari tu dah pecah dah apa semua. Kau ni buat bendera dulu bukan main punya kamcing tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah ni subhanallah, semua tak boleh pakai. Semua tak betul. Betul pun tak betul. Kan? Benda tak ngam, orang tak baik. Waktu tu tuan dia kata apa? Dia diungkit. Anda ada tu kereta dia tu. Kereta tu. Anda tahu tu dulu tak ada tayar pecah. Tu aku sponsor tahu tayar dia tu. Anda aja benda dia ungkit. Tahu pasal apa? Tahu pasal apa dia ungkit? Pasal dia manusia. Kita pun duk buat. Tidak. Orang mengaku je lah, anggap pergi lah, tak usah tunjuk soleh sangat lah. Betul tuan. Tak sedar kita ungkit. Dengan bini kita ungkit. Dengan anak-anak kita ungkit. Betul ni. Dengan kawan-kawan kita ungkit. Pasal apa dia ungkit? Pasal dia bagi. Pasal dia orang bagi. Orang bagi ni orang besar. Orang kecil dia tak boleh nak bagi. Bila dia boleh bagi, dia rasa dia besar. Walaupun dia tak besar mana. Dan dengan dia rasa dia besar tu, nanti dia ungkit. Waktu dia tak ada pun nanti dia ungkit. Bukan cerita dia besar. Waktu dia tak ada, dulu dia ada, dia tolong orang tu. Bila dia susah, dia tengok orang tu senang atau orang tu tak boleh nak tolong dia. Tahu dia kata apa? Dia ungkit apa yang dia buat dulu ni. Pasal apa? Pasal dia manusia. Sifat manusia. Betul tak betul saya cerita tu? Kitab ni kata. Dan dia kata apa? Apabila mereka enggan pula, bila mereka tak mau nak bagi, mereka tak boleh nak bagi, mereka akan mengeji dan mereka akan mencaci. Betul? Bila tak boleh bagi, siapa mai tu bang? Alah Din tu. Buat apa? Minta apa lagi? Kerja malas. Ni. Oh, bagi semua elok, tangan kaki semua duk ada. Kerja malas. Kat bayar lepas tu, banyak kilang-kilang nak pakai kerja. Tak mau nak pergi kerja. Main minta. Tak cukup minta. Dia hina kita. Tahu pasal apa dia hina? Pasal manusia. Pasal dia manusia. Kesemua itu adalah daripada perkara-perkara yang mempengaruhi jiwa insan. Lalu masuklah ke dalam jiwanya kemarahan dan kesempitan. Dua-dua pihak kena. Orang yang bagi, bila dia tolong orang, masuklah hati dia apa ni? Rasa besar diri. Rasa dia hebat sebab dia tolong orang, pasal dia bagi orang. Rosak tak jiwa dia? Rosak jiwa dia.
Bila orang tu tak boleh nak bayar, masuk lagi dalam jiwa dia. Jadi apa? Marah. Jadi tak puas hati. Jadi dengki. Salih Samad. Rosak dah hati dia? Rosak. Orang yang terima, dia rasa terhina. Dia rasa dikeji. Dia rasa jiwa dia, maruah dia jatuh. Masuk dalam jiwa dia, masuk. Kesan dia sampai mati. Jadi apa? Marah. Jadi apa? Sempit. Tahu punca dia apa? Pasal minta dekat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, mintalah pertolongan daripada yang maha kuat. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang tak boleh ditewaskan. Adapun memohon pertolongan itu hendaklah daripada seorang yang kuat, yang berkeupayaan untuk memberikan pertolongan tersebut. Seorang hamba itu memerlukan pertolongan dalam setiap urusannya, sama ada kecil maupun besar. Tiada yang berkemampuan melakukan demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tak ada komplain, yang kuat, yang berupaya minta pada orang, orang tu mungkin tak ada upaya nak bagi. Mungkin sekali dia jadi hina kita. Kita jatuh maruah kita. Nanti nak jumpa dia lagi. Nanti nak selisih dengan dia lagi. Sekali mungkin tak mampu nak bayar. Sekali dia mengelak pada kita. Dia bergaduh adik-beradik apa semua. Macam-macam boleh jadi. Minta dekat yang maha kuasa. Yang punya segala-galanya. Yang ada keupayaan untuk memberikan pertolongan tersebut. Manusia boleh bagi kat kita. Mungkin kita ambil sekali jadi mudarat. Tapi apa yang Allah akan bagi kat kita akan sesuai dengan keperluan kita. Katalah, contohlah, kita nak beli apa-apa, kita tak cukup duit. Kita nak beli apa-apa, kita tak cukup duit. Lalu kita minta dekat orang, boleh tak hang tolong aku sikit, aku tak apa nak cukup ni, hang bagi aku sikit untuk aku beli benda ni. Orang tu tak tahu, dia pun bagi kat kita. End up-nya bila kita beli saja barang tersebut, rupanya perbuatan itu merosakkan kita di masa hadapan. Boleh faham tak tuan? Kalau bagi sikit aku nak invest ni, masuk berniaga ni, kita pun invest, masuk berniaga ni, orang bagi, tiba-tiba yang kita berniaga tu rosak lingkup, kita terhutang, dia pun tak boleh nak bayar, dulu kawan jadi musuh. Pasal apa? Pasal apa? Pasal dia bagi dalam keadaan dia tak tahu apa yang akan jadi kat depan. Kita pun tak tahu apa yang nak jadi kat depan. Tapi kalau kita minta ke Allah, ya Allah, aku nak yang ni, aku nak buat yang ni, ya Allah, Allah akan bagi sesuai dengan kita minta. Mungkin yang kita rasa tu elok, tapi Allah kata tak. Sebab tu Allah tak bagi. Pasal apa aku nak berniaga ni, ya Allah, ya Allah, bagilah aku nak berniaga ni, bagilah murah rezeki aku nak yang ni. Tak, Allah tak bagi. Pasal apa Allah tak bagi? Allah tahu kalau bagi ke hang rosak. Maka Allah tak bagi. Allah gantikan dengan lebih baik. Itulah kelebihan bila kita minta daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meminta bantuan selain daripada Allah itu merupakan satu kelemahan. Sesungguhnya sesuatu permintaan terhadap bantuan itu menzahirkan kelemahan orang-orang yang memohon bantuan tersebut. Keperluan dan kerendahannya, merendah-rendahkan diri dan meminta-minta ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ia adalah hakikat ibadat. Sekiranya bantuan itu dipinta daripada selain daripada Allah, maka jadilah ia satu kehinaan yang tiada memberi sebarang manfaat. Bila kita minta ke orang, kita buat apa? Ada minta, tuan tolong saya sikit, minta apa sikit, tolong tuan, BMW saya ni tak boleh nak bayar ni bulan ni. Nah ni nak kena servis ni apa semua, ni tayar rumah. Alhamdulillah lah, rumah saya 2-3 tingkat tu duk ada apa semua. Tuan minta sikit. Hang duk sembang derah-derah, dia tak nak bagilah. Habis tu kena macam mana? Kena perendah diri. Tolonglah tuan, saya tak ada apa ni, dah berapa hari dah saya tak makan ni, memang lapar betul ni, anak-anak saya apa semua. Hidup saya susah lah ni. Kita menzahirkan keaiban diri kita. Meletakkan maruah kita duduk tak mana, tebalkan muka kita setebal-tebalnya. Tahu pasal apa? Pasal perendah diri lagu tu, barulah kita akan dapat apa yang nak kita minta. Betul tak ni? Dan dia merupakan satu kehinaan. Dan tak layak kita duk perendah dan pelekeh diri kita sampai macam tu, melainkan semata-mata kepada Allah. Dengan Allah boleh. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah. Apa dosa saya tak buat, ya Allah. Apa yang kau perintah semua saya duk tinggal, ya Allah. Yang kau larang, yang itulah saya nak buat. Ya Allah, saya ni jahil, ya Allah. Ya Allah, saya malas nak buat ibadat. Ya Allah, hidup saya susah. Orang kata kat saya macam-macam. Orang duk hina-hina saya. Ya Allah, tolonglah saya. Yang tu layak. Yang tu layak.
Memohon bantuan juga merupakan satu pengiktirafan terhadap kekuatan orang yang dipohon akan bantuan tersebut yang berkemampuan untuk menunaikan apa yang dituntut oleh orang-orang yang memohon bantuan itu bagi mencapai maksud atau menarik manfaat bagi dirinya atau menolak kemudaratan dirinya, dan ini tidak akan terhasil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menyangka selain daripada Allah berkuasa menyelesaikan dan menunaikan tuntutannya, rugi dan gagallah dia. Bila kita minta kat seseorang, minta kat kita secara tak langsung kita sedang mengangkat dia. Yalah, kalau kita tak rasa orang tu boleh tolong kita, kita pun tak minta dia. Kalau kita rasa orang tu tak ada, kita pun tak akan minta dekat dia. Dan bila kita minta kat dia, satu pengiktirafan terhadap kekuatan dia. Bila manusia diiktiraf sedemikian rupa, dia boleh merosakkan kita dengan merendahkan kita dan merosakkan dia dengan besar diri dan takabur. Betul ni? Seorang minta tak apa lagi, mai dua orang minta, tiga orang minta, satu kampung minta. Tuan-tuan, waktu tu dia akan rasa macam dia ada semua. Semua orang kena bergantung kat dia. Betul tak ni tuan? Semua orang kena bergantung kat dia. Dia kalau tak pasal dia, orang akan jadi susah. Akhirnya apa? Akhirnya dia sendiri akan rosak. Pasal apa dia rosak? Pasal kita minta kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua ni tuan-tuan sepatutnya balik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meminta daripada hamba, sesungguhnya dia bersandar kepada tiang yang rapuh. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itu fa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta pada Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Dalam hadis tersebut Nabi SAW sambung lagi. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alayka rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau berimpun satu umat untuk bagi manfaat kepada kamu, maka dia tidak akan mampu untuk memberikan manfaat walaupun sedikit, melainkan apa yang telah tertulis kepada kamu. Kalau berimpun seluruh umat untuk bagi mudarat dekat kamu, maka takkan terjadi mudarat itu, melainkan apa yang telah tertulis terhadap kamu, telah diangkat kalam, telah kering sallallahu alaihi Muhammad dakwah dia. Maka beriman dengan qada dan qadar menentukan ketenangan jiwa. Selepas yakin dengan pemberelaan Allah, selepas Allah kata, Nabi kata minta ke Allah, minta tolong ke Allah. Allah kata kalau berimpun semua umat nak bagi mudarat kat kamu, sikit pun tak boleh nak jadi mudarat dekat kamu. Tak payah duk risau. Kalau minta tolong dengan semua orang berimpun, kami nak angkat kamu, kami nak jadikan kamu ni orang hebat tempat kami. Semua orang berimpun, takkan berlaku, melainkan itu telah pun menjadi ketetapan daripada Allah. Kalau Allah kata dak lah. Kalau Allah kata ya lah. Kalau semua orang nak bagi mudarat, takut apa dengan manusia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, kalau tertentu, maka itulah ketentuannya. Maka beriman kepada qada dan qadar Allah adalah satu keberanian. Mudah-mudahan tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perkongsian kita ni jadi manfaat. InsyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitulah berkaitan dengan malu. Hadis tentang malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah sesuka kamu. Apa perbincangan berkaitan dengan malu, kita akan jumpa pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang mengikuti secara langsung dan juga pada tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya semua mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkatan. Tuan-tuan yang masih kok ada yang masih belum lagi nak, yang belum daftar untuk korban. Banyak masjid dah penuh dah. Kalau kat sini, ini buat apa ekor tu ni? Ada berapa ekor buat ni? Berapa? 16 ekor. Habis dah? Habis, settle. Alhamdulillah, semua dah settle lah. Tuan-tuan, kok ada lagi yang nak buat. Saya bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Saya, Ustaz Ilyas Ismail, Samsul Debat, lagi seorang Ustaz Syed Nur Hisham. Kami 4 orang lah. Kita buat korban di Malaysia dan kita juga buat korban di Afrika.
Jadi Salih Selamat, di negara yang kami buat tu negara Chad, nama dia Chad, CHAD, negara Islam termiskin di dunia. Kalau tuan-tuan nak join sekali boleh, kodlah nak buat sekali RM390 saja. Tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan boleh terus masuk dekat daftar dekat internet lah. Terus daftar kat internet, terus bayar kat sana. Nanti akad pun ada dekat dalam tu. Daftar, tuan-tuan masuk dekat internet, daftar DAFTAR, daftar.ybim, YBM tu Yayasan Budi Ihsan Malaysia, ybim.org, org tu organisasi ya, org.my/UJAB. UJAB tu saya Ustaz Jafri Abu Bakar. UJAB. Jadi daftar.ybim.org.my/UJAB. Tuan-tuan daftar kat situ, tuan-tuan boleh pilih tuan-tuan nak buat kat Malaysia ke, nak buat kat luar negara ke. Paling kurang dengan harga hanya RM390 saja, insya-Allah. Mudah-mudahan setiap pada kita ni buat korbanlah pada tahun ni, insya-Allah. Sekali saya minta ampun, minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.